السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Jadi kita kehilangan seorang jemaah lah tu. Gitulah tuan-tuan. Sampai masa kita pergilah tuan-tuan. Dalam kita pun tak sangka lah. Mati kita tak tahu tuan-tuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang hidup ni dha'iqah, dia akan merasai. Makna dia mati tu sakit. Kita akan merasai mati. Inna lil mauti la sakarat, kata Rasulullah SAW. Bagi mati itu adanya sakarat. Sakarat ni maksud dia sakit yang tersangat-sangat sampai kita hilang kesedaran diri. Mana dia? Sakarat ni maksud dia mabuk. Sakar-sakar. Sakit tu sampai hilang, macam kita pun tak mampu nak fikir dengan begitu waras. Sakit sangat. Bagi mati itu ada sakaratnya. Sebab tu disebut dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang bernyawa pasti akan merasai sakitnya mati. Tapi bila, wallahu alam. Saya pun terkejut juga dengan Datuk Zairi meninggal. Terkejut sebab saya tengok sihat Datuk Zairi. Hairi ke Zairi? Hairi. Sihat Datuk Hairi. Dan dia pun ada adik di sini kan, sebapa kan, sebapa ke seibu, sebapa kot. Ada kan duduk di sini, di kampung kat dengan pada lalang tu, Tepuk Matau. Jadi Datuk Hairi, saya dengar terkejut lah. Umur baru 63 kan. 64. Sampai masa lah tuan-tuan. Sampai masa ya tuan-tuan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai masa tak cepat, tak lewat sesaat, tak cepat sesaat. Meninggal lah tuan-tuan. Baik, saya pun dalam beberapa bulan yang lepas, sepupu meninggal. Perempuan, bukan ada penyakit apa pun. Umur baru 32. Umur baru 32. Tak ada apa-apa penyakit. Sian, saya terkejut tuan-tuan. Terkejutnya sebab dia baru beli rumah di Ipoh. Baru beli rumah, renovate dapur lah, renovate bilik lah, renovate cantik dah tuan-tuan. Tengah renovate apa semua tu, meninggal. Bukan Covid, denggi berdarah. Kena denggi, meninggal dia. Jadi saya pun agak terkejut lah tuan-tuan. Tiba-tiba meninggal, umur 32, tak ada penyakit apa. Laki dia pun ada, meninggal lah dia tuan-tuan. Dan dia meninggal, laki dia pula tak berani duduk rumah tu. Laki dia jaga tengah malam, nampak isteri dia. Macam-macam tuan-tuan. Kan banyak ada orang kan jadi macam tu. Siapa dia tuan-tuan? Banyak lah tuan-tuan. Ini cerita hantu pula tuan-tuan. Tadi cerita mati. Tak apalah, nanti kita sebut. Tapi itu bukan si mati lah tuan-tuan. Itu qarin lah. Ringkasnya qarin. Si mati mana boleh balik, dia duduk di alam barzakh. Tuan-tuan boleh jumpa orang yang dah mati ni dalam mimpi boleh. Adapun kot tuan-tuan nampak jelmaan dia lah, dia menangis di keliling rumah lah, itu semua qarin. Sebab qarin dia tak mati. Kita ni kan ada qarin. Tugas dia, kerja dia suruh kita buat maksiat. Bila kita mati, dia tak mati, umur dia panjang. Ada orang main seru orang mati kan, main spirit. Pakai shilling dengan darah tu, golongan black metal tu. Kata orang mati mai, sebab dia tahu semua rahsia si mati. Bukan si mati,
Suara pun macam si mati. Rahsia si mati semua dia tahu. Walaupun si mati tu syekh, ustaz, dia tahu. Qarin dia tahu. Qarin Rasulullah dengan para Nabi ya tuan-tuan, yang hak Islam tak mampu nak goda hebatnya sasiah Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Adapun kita tok syekh wali besar lagu mana pun, Qarin itu kufur dan kerja dia memang suruh kita buat jahat. Kalau dalam hati kita terdetik benda-benda jahat, ingat itu daripada Qarin ataupun syaitan. Nah, dia duk hasut. Kan ada terdetik benda-benda yang jahat. Itu bisikan dia lah tu. Baik, jadi tuan-tuan, itulah sampai masa tuan-tuan meninggal lah tuan-tuan. Sampai masa matilah. Jadi kita yang masih hidup ni tuan-tuan, kita beringatlah tuan-tuan. Sampai masa kita pun akan mai tuan-tuan. Cuma tak tahu bila tuan-tuan. Betul tak? Seorang lagi sepupu saya pun sama, umur 24, 23 pun sama. Dah bertunang nak menikah, perempuan juga. Bukan ada penyakit apa pun, sihat walafiat. Sihat. Tunang dia jumpa, terkerja tak pergi. Orang dia pula duduk bilik-bilik, tunang dia pergi cari-cari, rupanya meninggal dah. Dah sejuk dah pun. Sejuk. Meninggal seorang-seorang. Apa? Tungsel lah. Kuman tu dia merebak, demam masuk dalam badan dia, meninggal. Jadi umur 24 macam itulah tuan-tuan. Pendek katanya tuan-tuan, bila sampai masa kita pun akan pergi. Sebab tu tuan-tuan, kita tuan-tuan bila tuan-tuan sembahyang jenazah ke, ataupun tuan-tuan bagi mandi jenazah ke, tuan-tuan nampak kereta jenazah ke, benda yang kita kena ingat dalam kepala, kita tengok tempat mandi mayat kan, kat masjid-masjid ada. Kita kena ingat sampai satu masa kita duduk atas tu. Betul tak? Cuma tak tahu bila. Tapi kita duduk atas tu. Mesti. Siapa sini rasa dia takkan duduk atas tu? Tak duduk kot. Mustahil. Hang tenggelam dalam laut lah kot kalau tak duduk dalam tu. Kita mesti duduk atas tu lah orang bagi mandi. Bila kita sembahyang jenazah, tuan-tuan sembahyang jenazah kan, tadi Datuk tak dapat lah kan, Covid tak dapat lah kan. Baik, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sembahyang jenazah, bila tengok jenazah kat depan tu, fikir sampai masa kita kat situ. Betul tak? Bayangkan. Sebab Nabi memang suruh kita fikir, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati itu memberi peringatan. Ingat mati tuan-tuan banyak-banyak. Nabi suruh ikut, suruh kita ingat mati tuan-tuan. Aksiru min zikri hadimal lazzat, banyaklah ingat perkara yang memutuskan kelazatan dunia. Benda apa mati. Kadang-kadang kita ni terlalu lalai. Kadang-kadang saya lah tuan-tuan, kadang-kadang kita terlalai dalam kita mengejar dunia. Betul tak? Kadang-kadang kita tak dapat sedikit habuan dunia, kita punya kecewa tu kadang-kadang macam dah teruk sangat. Betul tak? Sedikit habuan dunia yang kita tak dapat, kita kecewa punya teruk, lupa akhirat yang lebih besar. Kadang-kadang kat dunia kan, ataupun kita ditimpa sedikit musibah ataupun kerugian, kita rasa macam teruk sangat dah. Ingat, sampai masa kita mati, walau siapa pun kita kaya ke, Tan Sri, atau kita datuk tuan-tuan, kita imam, ustaz, siapa-siapa pun tuan-tuan, kita ada simpanan dalam bank 10 juta, ada 100 juta, tuan-tuan tak ada simpanan dalam bank, tuan-tuan hidup rumah banglo ada banyak, sampai masa pergi. Bila pergi habis tuan-tuan, habislah cerita kita. Sebab tu kena ingat mati tuan-tuan. Bila kita mati, ingat cerita kita kat dunia habis, tapi cerita kita kat akhirat tak habis. Sampai bila-bila tak habis. Kat akhirat tu dia tak habis. Dan cerita kita hanya habis di dunia. Tinggallah kita bersama dengan tanah dan 2 batu tuan-tuan. Betul tak? Orang sedih, orang ingatlah tuan-tuan. Sampai masa orang pun mungkin dah tak apa nak ingat. Betul tak tuan-tuan? Tinggallah kita tuan-tuan. Saya ingat kawan saya, nenek dia, kubur nenek dia dekat dengan kubur Sudirman. Tuan-tuan kenal Sudirman kan? Mana boleh tak kenal kan? Antara orang yang hebat menyanyi lah. Tapi bila kawan saya tengok kubur Sudirman, tengok lagu dia kan main, dia corong-corong kan. Bila merdeka ke, bila raya ke tuan-tuan, mesti mainlah lagu dia, wajib lah tuan-tuan. Tapi bila tengok kubur dia, tengok Allah, macam dah lama orang tak datang ziarah lah. Walaupun terkenal di dalam radio, begitu tuan-tuan, manusia macam tu lah. Tinggallah kita. Sebab tu jangan kita malas beramal.
Jangan malas beramal. Baik, kita saja sedikit ni lah tuan-tuan, kita ambil pengajaran tuan-tuan lah. Sangat sampai masa kita pula, bila tuan-tuan pergi tengok ziarah tanam orang, ingat sampai masa kita pula duduk dalam tu. Betul tak? Sampai masa kita pula jadi orang yang dihantar ke liang lahat, akan diletakkan di situ, akan ditimbul ditutupi dengan tanah tuan-tuan, dan bersendirianlah kita di dalam kubur. Dah akan tiba masa kita, kalau ada dosa cepat-cepat bertaubat, kalau ada apa-apa dosa dengan orang, cepat-cepat minta maaf. Betul tak? Kalau ada apa-apa tanggungjawab yang belum selesaikan. Mudah-mudahan. Dan biarlah kita ni, hati kita tuan-tuan, janganlah ada benci, dendam dengan orang. Betul tak? Kita benci dengan orang, dendam dengan orang, tak puas hati dengan orang. Mati dalam keadaan kita benci ke orang, tak apa cantik ya. Betul tak? Belajarlah kita tiap-tiap malam kita nak tidur, buang dalam hati kita benci, dendam, tak puas hati, menyampah. Betul tak? Buang semua. Biar kita tenang hati kita tuan-tuan, biar kita mati dalam keadaan kita tak ada musuh dengan siapa-siapa pun. Baik, apatah lagi kita menanggung sebarang dosa. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Surat 18 ayat makruh kan? Ayat yang makruh. Saya minta maaf, saya terlambat jadi bukan apa. Saya bila baca kitab ni, saya rujuk juga hak Rumi tu. Yang di bahasa standard. Sebab kadang-kadang ada beberapa ibarat yang perlu kita tengok balik kan. Nak pastikan ketepatan fakta yang kita faham lah, cek balik. Duk baca tuan-tuan, kita panggil apa? Ghalit. Tergalik tuan-tuan, duk galik. Tengok dah dekat ni dah maghrib dah tuan-tuan. Saya ingat tak ada lah tadi. Naik motor laju lah tuan-tuan, saya naik. Pecut-pecut sampai tengok tuan-tuan bangun tengah bincang. Ni nak buat tahlil terus kot. Saya kan saya sampai tuan-tuan tengah tahlil pasal lambat. Tapi alhamdulillah sampai. Baik tuan-tuan. Katanya tuan-tuan buat tahlil lepas isyak lepas isyak. Bolehlah, yang mana ada masa lapang, bolehlah sama-sama tuan-tuan. Sama-sama lah tuan-tuan. Sampai masa nanti kita pun lagu ni juga. Betul tak? Kita meninggal, keluarga kita akan buat tahlil di masjid. Kita sangat mengharap mana-mana jemaah yang ada sekali lah tahlil. Betul tak? Lain kalau dah hal, silakan, tak apalah. Sama juga kalau kita pergi mana-mana masjid, kalau ada jenazah nak semayang, janganlah tinggal. Ingat, kalaulah jenazah tu aku, lagi banyak orang yang semayang jenazah, lagi banyak syafaat yang kita nak dapat. Doa kita dapat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, yang bisa pergi Mekah tahu, tiap-tiap waktu ada mayat. Betul tak? 5, 6 mayat, banyak mayat. Pergi mana-mana masjid, ada jenazah, dia nak semayang lepas asar, tunggulah sat. Semayang lepas zuhur, tunggulah sat. Tunggu sat. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok malam ni, kita sambung. Kita tengok buka surat 18. Ada seorang lagi haji. Mana tu haji selalu ada. Apa nama haji tu? Apa nama haji tu? Haji Rahman. Baik. Kita tengok makruh lah. Su'ila radhiyallahu anhu. Daripada ayat makruh memakai. Betul tak? Di situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata mengarang. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, daripada bilangan ayat yang makruh memakai akan dia. Maka dijawabnya, ayat yang makruh kita guna. Baik. Makruh ni tuan-tuan, benda yang kalau kita tinggal dapat pahala, kalau kita buat tak dapat apa. Contoh, makan petai. Betul tuan-tuan? Petai adalah benda yang makruh makan sebab bau dia kuat. Makruh. Sama juga durian. Durian bau kuat kan? Makruh. Kalau tuan-tuan ada musangking D24, makruh. Boleh bagilah kat saya tuan-tuan. Makan lah tuan-tuan. Tapi makna dia tuan-tuan, benda itu makruh, taklah haram. Kalau tuan-tuan tinggal kerana Allah, dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan makan sekarang ni, kita boleh je hilangkan bau dia. Betul tak? Dah ada cara kan. Bawang bau kuat, betul bawang. Tuan-tuan cuma makan bawang goreng kan. Bau mulut kuat tuan-tuan. Belilah swinggam ke apa ke, betul tak kan? Dia boleh hilangkan bau tu. Tuan-tuan kalau makan durian ke apa, tuan-tuan gosok gigi bersih-bersih, lepas tu kumuk dengan Listerine, betul tak?
Listerine ke, dengan ni banyak dah produk-produk yang ada halal apa semua, Colgate ke, InsyaAllah tuan-tuan bau dia memang hilang lah tuan-tuan, banyak lah kurang dia tu. Yang penting kalau bau tu kuat, jangan main masjid. Tuan-tuan sembahyang di rumah lebih afdal. Tapi Jumaat main lah, jangan tak main Jumaat pula. Pasal apa tadi makan durian, tak boleh. Main Jumaat tapi duduk jauh sikit lah daripada orang, jangan ganggu orang lain. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan makan mulut bau kuat, tak dapat nak hilang bau, jangan sembahyang di masjid, tak afdal. Sembahyang di rumah lebih afdal. Nabi pesan dah, siapa yang makan bawang putih dan bawang merah kan, jadi ada bau, jangan dekati masjid, takut ganggu orang lain. Tapi dengan berlalunya zaman, kita ada macam-macam produk, betul tak, yang boleh hilangkan ataupun kurangkan sampai tak bau sangat lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, tak apa. Jadi itu makruh tuan-tuan. Tinggal dapat pahala, kalau buat tak dapat apa. Itu benda yang makruh. Jadi makruh di sini bukan tak boleh guna, boleh guna. Tapi kalau tuan-tuan tak guna, kerana Allah dapat pahala. Baik, iaitu 8. Tu saya tengok 28 tu. 28 ni apa dia? Rupanya bila tengok 8. 8. Air yang tercemar. Yang pertama, air yang tercemar, air yang ada kotong dalam dia. Tak kira lah kotong apa-apa lah tuan-tuan, debu ke, yang kita nampak kotong lah tuan-tuan. Air yang ada apa, campuran tanah yang tak bersih ke, ataupun air yang kita tengok mungkin ada sampah ke tuan-tuan, walaupun kita tak tahu sampah tu ada najis tak najis, tapi tercemar lah tuan-tuan. Risau ada bakteria dan sebagainya tuan-tuan. Air yang kita nampak macam tak bersih tuan-tuan, walaupun tak ada najis, tapi kita tengok macam tak berapa bersih air dia. Ini makruh kita guna air yang tercemar. Dan air yang sangat panas sangat, air yang terlalu panas makruh. Nanti disebut pasal apa. Dan air yang sangat sejuk sangat pun makruh. Air yang terlalu sejuk makruh. Dan air yang diyar samud, ingat air sejuk sangat makruh, panas sangat makruh. Kemudian air diyar samud ni apa? Kaum Samud lah. Kaum Samud ni Nabi apa? Wa ila Samud akhahum salihah. Nabi Soleh kan? Nabi Soleh diutuskan pada kaum Samud. Kaum Samud ni dia ada perigi tuan-tuan. Perigi. Kat tempat kaum Samud tu dia ada perigi. Kaum Samud ni wallahu alam, tempat dia mungkin di Yaman kot, wallahu alam lah, tapi di kawasan Jazirah Arab lah. Kaum Samud, kaum Ad, ini semua suku Arab tua tuan-tuan, bangsa Arab dulu kala tuan-tuan. Sama juga kaum Ad. Jadi kaum Samud ni depa ada perigi depa. Kenapa makruh? Segala tempat yang ditimpa bala makruh kita guna air dia. Dan makruh kita pergi sonok makruh. Ada setengah orang kadang-kadang dia sonok kan, pergi kan tempat-tempat yang pernah ditimpa musibah bala ni. Kalau boleh elakkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan Tabuk pergi ke Syria tu melalui sumur Samud kaum Samud ni, Rasulullah tutup kepala Rasulullah dengan serban dan Rasulullah cepat-cepat. Sebab tempat ni pernah diturunkan bala yang dahsyat. So kalau tuan-tuan pergi tempat kaum Samud dan kaum Ad sekarang di Petra tu, kalau tuan-tuan ada duit pergi sana tuan-tuan, kalau boleh elakkan pergi. Kalau pergi pun pergi dengan hati yang takut dan ambil pengajaran, bukan sonok-sonok. Sebab ini tempat yang pernah ditimpa musibah yang sangat berat. Sama juga pilot mati kan, tu kaum Nabi Lut, banyak orang pergi syok-syok tuan-tuan. Makruh sebenarnya. Pergi dengan hati yang takut dan jangan lama-lama, cepat-cepat. Ni tempat yang pernah ditimpa bala musibah yang cukup dahsyat. Makruh tuan-tuan. Ambil ismayang dengan perigi tu pun makruh. Masa zaman Rasulullah masih ada lagi, lah ni saya tak tahu. Ada kata zaman Rasulullah masih ada lagi perigi dia, dan Rasulullah cepat-cepat, dan Rasulullah tak ambil pun air dia, sebab air di situ pernah ditimpa bala kemurkaan Allah yang berat di situ. Makruh. Tuan-tuan boleh ambil ismayang, tetapi itulah kalau tuan-tuan tinggal dapat pahala lah, kerana Allah. Sebab apa? Air tempat ini pernah ditimpa musibah, ditimpa azab tuan-tuan. Kaum Samud ni tuan-tuan tahulah cerita dia yang pasal apa, dengan Nabi Soleh tu kan. Pendek ceritanya, Nabi Soleh berdakwah, dia pun tak beriman. Sampai satu ketika, pendek cerita lah, mereka nak malukan Nabi Soleh, kaum Samud ni. Macam mana nak malukan Nabi Soleh alaihi salam?
Ketika mana Nabi Soleh bersama dengan sebahagian orang yang beriman, kaum Samud ni punya akal, dia berkata apa? Wahai Soleh, kalaulah hang boleh keluarkan unta daripada batu yang besar ni, kami semua beriman. Permintaan dia, kalau boleh keluarkan kaldai daripada unta daripada batu besar ni, kami akan beriman. Pasal apa dia minta lagu ni? Supaya apa? Supaya Nabi Soleh tak boleh buat, dan Nabi Soleh akan malu di hadapan pengikut dia. Itu tujuan dia. Itu minta untuk mencabar, untuk melemahkan apa? Bagi leceh lah Nabi Soleh ni, gitulah, nak bagi kurang lah. Sebab tu minta benda pelik. Batu terbelah keluar unta. Benda ni keluar akal, tuan-tuan. Mana boleh batu terbelah keluar unta? Lepas tu kata Nabi Soleh, kalau aku buat hangpa beriman ke? Tapi mestilah dia bertambah lagi. Dia bertakut ke? Mestilah unta ni yang ada susu yang banyak. Hangpa beriman ke kalau aku buat ni? Unta tu mestilah cukup untuk kami semua minum susu dia. Macam-macam, tuan-tuan. Pasal apa? Itulah, minta tapi takut juga kalau jadi. Tapi minta ni bukan ikhlas. Saja nak kena, kan ada orang lagu tu. Minta kadang-kadang kan tanya soalan, bila dah jawab bukan nak terima pun. Tidak, saja main-main. Tengok ustaz boleh jawab ke tak boleh jawab, kan? Saja nak kena ustaz. Baik, jadi bila Nabi Soleh kata, kalau aku buat hangpa beriman tak? Okey, kami beriman. Dah 3 tu beriman. Nabi Soleh semayang berdoa, terbelah batu tu, dia tengok keluar unta. Dan unta tu memang besar sungguh. Dan dia ada susu yang banyak. Sebahagian riwayat sebut, unta ni hebat tak hebatnya unta Nabi Soleh ni. Kaum Nabi Soleh ni, kaum Samud ni lah, dia hanya perlu letakkan bekas susu di hadapan rumah. Unta tu masukkan susu. Unta tu perah sendiri susu dia. Ajaib, tuan-tuan. Letak bekas je. Unta tu yang perah susu dia masuk ke dalam bekas daripada unta tu jalan. Unta tu jalan sendiri. Unta tu masukkan sendiri susu dia ke dalam bekas-bekas kaum Samud. Beriman tak beriman? Tak beriman. Pasal mereka bukan nak beriman pun. Minta ni untuk apa? Saja. Betul tak kan? Saja. Kalau Nabi, dengan harapan supaya Nabi Soleh tak boleh buat, dia malu di hadapan pengikut dia yang Islam. Itu tujuan dia. Tiba-tiba jadi. Bila dah jadi, mereka lagi tak puas hati. Betul tak? Dia bayangkan Nabi Soleh tak boleh buat. Dan Nabi Soleh kata, jangan bunuh dia. Jangan bunuh. Dan mereka bunuh. Bayangkan dah lah dapat susu free. Ini cerita orang kalau hati dia ingkar, tuan-tuan, keras kepala, tuan-tuan. Kadang-kadang tindakan dia di luar akal. Betul tak? Rasa nak bagi puas hati, betul tak kan? Walaupun tindakan itu kita panggil tindakan yang tak masuk akal, tapi semata-mata nak bagi puas hati. Dia bunuh. Bila dia bunuh, dia berkata, buat main lah azab. Minta lagi, buat main lah azab. Bila minta lagu tu, tuan-tuan, maka Nabi Soleh kata 3 hari. Maka datanglah, macam mana azab dia? Jibril tempik. Jibril jerkah, tuan-tuan. Kita jerkah mati semua. Mati bergelimpangan, hancur habis rumah mereka. Bergelimpangan mayat mereka, mati habis semua. Kerana tempikan daripada Jibril alaihi salam. Jerkah lah, tuan-tuan, kalau kita ni jerkah. Jadi makruh kita guna perigi air Samud. Kalau kita pergi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjalan lah, tuan-tuan. Saya tak pernah pergi, tuan-tuan. Kalau ada pembawa kata ni tempat kaum Samud nak pergi ziarah, kalau tuan-tuan boleh elak. Kalau nak pergi juga, nak seronok-seronok, jangan seronok. Pergi dengan hati yang takut dan insaf. Dan jangan duduk lama-lama. Dan jangan ambil air di perigi dia. Itu tempat yang pernah ditimpa kemurkaan Allah. Baik, tuan-tuan, kemudian telaga kaum Samud. Dan telaga, melainkan telaga Naqah. Naqah ni apa ni? Naqah ni saya faham lah makna dia tu, unta. Tapi tu yang kadang-kadang tengok buku satu lagi, nak kepastian. Dia di Diyar kaum Samud ni, saya tak pernah pergi, tuan-tuan, tapi saya cerita je lah. Sekarang ni wallahu alam bagaimana keadaan dia. Diyar ni, tapi dia antara Mekah ke Syria, tuan-tuan. Daripada Mekah, daripada Madinah ke Syam, tuan-tuan. Di mana wallahu alam. Jadi tuan-tuan, di bumi dia tu, dia di tempat kaum Samud ni, satu dia ada perigi kaum Samud, satu lagi perigi untuk unta tu. Unta yang dia berbunuh tu, dia satu perigi untuk unta tu. Perigi tu tak apa. Perigi tu tak apa, sebab perigi tu khusus untuk unta yang Allah Taala keluarkan daripada batu tu. Baik, tuan-tuan, kemudian. Dan air Diyar kaum Lut. Kaum Lut, tuan-tuan.
Laut Mati lah tuan-tuan, betul tak? Kawasan Laut Mati ataupun perkampungan dia yang mana ada air tuan-tuan, maka makruh guna. Bukan tak boleh guna boleh, tapi makruh. Kalau tinggal kerana Allah dapat pahala. Air yang tercemar pada negeri yang panas ataupun air musyammas kita panggil, duduk dalam bekas besi, panas matahari yang panas sangat-sangat, maka air musyammas itu makruh guna. Katanya mungkin dia ada karat keluar pada besi dia, kemudian kita ambil takut jadi sopak, begitulah tuan-tuan. Katanya. Tapi di negeri yang panas bukan negeri kita. Negeri kita ni panas biasa kan, kadang panas taklah panas sangat. Ni panas sungguh. Baik. Kemudian panas sungguh ni macam di negara Arab tuan-tuan, yang 4 musim tu kan musim panas sungguh. Adapun kita di Malaysia ni tak ada air musyammas tuan-tuan, sebab kita taklah panas sampai macam yang ada di negeri-negeri yang panas, negara yang panas. Kemudian mana ni? Tapi kalau air yang panas sangat pun, saya dah sebut tadi makruh kan, takut mudarat. Air yang kita ambil sembahyang tu panas sangat, makruh. Tuan-tuan pergi hotel kan kadang ada air boleh pilih, panas sejuk, pasal tak? Belah ni panas, belah ni sejuk. Jangan ambil yang panas sangat, makruh. Ambil yang suam-suam tu tak apalah. Sejuk pun dia sama, jangan sejuk sangat. Sejuk biasa tu tak apalah. Kemudian dan air bi'ru barhut. Barhut ni apa? Ini benda yang ajaib, antara benda yang ajaib di dunia. Dia berada di Hadral Maut, antara sempadan Yaman dan Oman. Perigi Barhut ni dalam dia dalam berapa meter? 100 meter kot ke dalam. Dan saiz dia besar, bulat, dan usia dia dah berpuluh juta. Berapa ratus juta tak tahu, lama dah usia dia. Siapa yang buat tak tahu. Memang bagi saya pelik lah. Sangat-sangat pelik. Pelik dia sebab macam mana tengah padang pasir boleh ada satu perigi besar pula tu. Kalau tuan-tuan jatuh dalam tu mati lah, pasal tinggi tuan-tuan. Tinggi sungguh. Tinggi setinggi-tingginya. Jatuh matilah tuan-tuan. Adalah sedikit ayat dalam tu. Perigi tu dah ratusan tahun. Ada ulama kata ada roh orang yang kafir duduk di perigi tu. Ada pandangan ulama duduk di perigi Barhut. Roh orang-orang yang jahat. Ada yang kata itu jin yang bina, nak simpan harta raja mana tahu dalam tu. Macam-macam lah tuan-tuan. Orang di Yaman sangat takut sebut tentang perigi tu. Pasal apa? Takut sial lah tuan-tuan. Sial. Kita dalam Islam tidak ada sial tuan-tuan. Tidak ada sial. Nabi sebut tatayur tak ada. Tatayur ataupun tiarah tidak ada sial di dalam Islam. Sebab tu tuan-tuan dulu-dulu kalau tuan-tuan ingat ada mandi safar kan? Kat mana tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tengok tak tuan-tuan? Pernah mandi tak? Tak pernah mandi dah. Perbuatan itu telah tak ada dah sebenarnya. Telah pun ditentang, saya ingat hampir seluruh mufti seluruh Malaysia, saya ingat saya. Jadi amalan-amalan tu dah dikeluarkan, tak ada dah. Dia asal, dan antara ulama yang tegas dengan benda ni adalah mufti Johor dulu kan, Syed Alwi Al-Haddad. Dia tulis tegas itu adalah satu perbuatan khurafat, bid'ah yang bermula daripada Yaman. Jadi saya kata kaum Yaman ni percaya dengan benda-benda panggil apa? Sial tidak ada dalam Islam tuan-tuan. Nabi sebut je lah, la tiyarah ataupun la tiyarah wala safar, tidak ada kepercayaan malapetaka pada bulan Safar. Kemudian wala hammah, tidak ada kepercayaan mudarat kerana burung hantu. Betul tak? Tuan-tuan tahu kepercayaan ialah kepercayaan bangsa Arab jahiliyah. Saya tak tahu bagaimana boleh masuk dalam masyarakat itu. Saya pelik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab sejarah ataupun tuan-tuan baca dalam kitab Rahiqul Makhtum. Antara kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, hari Rabu hari sial, bulan Safar bulan sial. Ini kepercayaan Arab jahiliyah. Saya tak tahu macam mana boleh masuk tuan-tuan. Saya pun pelik tuan-tuan. Macam mana boleh? Lagi pelik kalau ustaz sebut. Kalau ada ustaz sebut tuan-tuan, walaupun ada viral, itu keliru tuan-tuan. Full stop tuan-tuan, itu keliru. Silap tuan-tuan. Tidak ada sial. Tidak ada sial di dalam Islam. Sial-sial tak ada. Kalau sekadar nak mandi berdoa pada sepanjang masa, jangan khususkan. Betul tak? Bila kita khususkan akan jadi sebab kalau ada ustaz kata pasal akan turun 320,000 bala.
Tak boleh tuan-tuan, ni perkara gaib. Perkara gaib ni mesti melalui Quran dan hadis. Nah, kasyaf bukan hujah. Kasyaf bukan hujah. Kalau ada orang berhujah dengan kasyaf, orang tu jahil tuan-tuan. Maaf, itu orang tu jahil. Ataupun kalau dia ustaz, dia silap tuan-tuan. Dia memang silap. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya tuan-tuan, saya pernah sebut kat Keria ni, ada satu golongan yang kononnya golongan tarekat batini, tarekat yang dekat dengan Allah lah, makrifat. Kononnya lah makrifat. Jumaat tak pergi, jemaah tak pergi. Pasal apa? Kasyaf. Kasyaf apa? Nak pergi sembahyang Jumaat. Lagu mana? Imam kepala khinzir. Kasyaf ke tuan-tuan? Pengikut dia percaya. Nak pergi sembahyang Jumaat. Lagu mana? Imam kepala anjing. Depa nampak kasyaf. Ini bukan kasyaf. Ini syaitan. Syaitan. Jelas tuan-tuan, syaitan. Jumpa orang lain, ni syaitan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Abu Jahal tu paling jahat. Firaun, Abu Jahal lebih jahat daripada Firaun lagi. Lepas tu dibawa kepala Abu Jahal pada Rasulullah. Lebih Rasulullah kata Firaun hadhil ummah lagi teruk daripada Firaun zaman Nabi Musa tu. Tapi ada tak Rasulullah tengok Abu Jahal, kepala dinosaur? Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Ada tak Rasulullah tengok Abu Lahab, kepala anjing? Ada tak? Tak ada. Ini karut marut tuan-tuan. Ini benda yang mengarut tuan-tuan. Haru biru tuan-tuan. Boleh jadi pecah belah masyarakat. Betul tak? Contohnya ada satu orang di masjid tuan-tuan ni, konon dia claim dia ahli makrifat. Dia tak pergi sembahyang. Pasal apa? Dia kata nak pergi sembahyang lagu mana? Aku tengok imam tadi ni, kepala khinzir, badan biawak, contohnya lah. Haru biru tak jadi? Haru biru. Bagi tahu ke orang pula, orang benci pada imam. Semua orang boleh dakwa dengan benda-benda lagu ni tuan-tuan. Kasyaf bukan hujah. Nak kasyaf bukan hujah. Mana nak tahu, buka kitab Usulul Fiqh. Mana dalil-dalil yang disepakati. Ada 4 ijma', Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama' kan. Sepakat seluruh ulama'. Ada tak dalil yang tidak disepakati? Mazhab lain pegang? Ada. Al-istihsan, masahilul mursalah, sadduz zara'i. Ini khilaf di kalangan para ulama' tuan-tuan. Tapi kasyaf mana ada? Sebab orang boleh tipu. Betul tak kan? Boleh jadi syaitan tipu hang. Sebab syaitan memang boleh sihir mata tuan-tuan. Itu kena tahu. Itu kemampuan yang ada pada jin. Yang kita kena akui, itu kemampuan yang Allah Ta'ala, dengan izin Allah, dan Allah Ta'ala berikan pada dia. Semua dengan izin Allah lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu pada zaman Nabi Musa AS kan, bila dia berbaling tali kan, betul tak? Tali dan tongkat dia bergerak. Hatta Nabi Musa pun takut tuan-tuan. Nabi Musa pun takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Quran sebut. Bila Nabi Musa AS tengok tongkat dengan tali tu, Nabi Musa takut dalam hati dia. Sihir mata tuan-tuan. Dia sihir mata, nampak seolah-olah tongkat dengan tali tu berjalan. Ka'annaha tas'a. Jin. Saya risau orang yang duk claim nampak kepala khinzir, kepala biawak. Hang yang kena sihir sebenarnya. Syaitan sihir mata hang. Bahaya tuan-tuan. Makrifat ke maklifat ke mesti ikut Quran dan hadis. Pastikan. Kalau dah tinggal Quran hadis, berbeza dengan 4 mazhab, berbeza dengan Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Maturidi, tinggallah tuan-tuan, ngaruklah tuan-tuan. Tasawuf dia berbeza dengan Imam Junaid al-Baghdadi, dengan Imam Ghazali rahimahullah. Bukan dia tuan-tuan. Bukan dia. Baik, sebab tu tuan-tuan, antara sihir yang terawal sihir apa? Sihir ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir yang mencerai-beraikan suami isteri. Betul tak kan sebut dalam Quran? Antara sihir yang tertua kat dunia, bagi laki bini bergaduh. Quran sebut. Macam mana? Dia sihir mata tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bini tuan-tuan, tuan-tuan rasa macam meluat, menyampah. Tak boleh tengok. Tengok muka naik marah. Tengok rasa takut tengok muka. Ataupun tengok muka bini ni rasa apa? Cantik, tapi bila kita tengok nampak hodoh. Isteri bila sihir mata, jin sihir mata, nampak suami macam gorila. Boleh tuan-tuan.
nampak suami huduh, nampak suami menakutkan, tengok suami meluat, itu sihir tuan-tuan. Ni Quran sebut. Tuan-tuan, hatta ada satu ustaz saya tengok, ni cerita dia berubat saka. Cerita saka pula dah. Boleh ke haji? Boleh kono, tak apa. Haji dia pegang janggut, bila nak habis kitab ni ustaz. Relax. Tuan-tuan baca sendiri habis. Saka dia macam mana? Perempuan ni ada saka, isteri dia. Saka tu ganggu lah, goncang, duduk seorang-seorang, goncang pintu lah, ketuk pintu lah, goncang almari lah. Takut. Bila nak buang, ustaz tu kata kena amalkan gini-gini, nak buang tak? Tapi masalahnya saka ni, waktu malam suami dia akan tengok isteri dia sangat cantik. Saka tu sihir mata lelaki dia. Tengok isteri ni cantik. Jadi dia pun bincang, kalau dah buang saka ni, nampak original balik lah. Kawan tak mau nak original, nak spicy tuan-tuan. Jin tu sihir mata dia. Jadi, tapi perempuan ni hidup dalam takut lah pasal saka tu kacau dia. Tapi saka tu bagi kelebihan pada dia. Sihir mata lelaki dia, nampak dia lawa. Bincang lah, ustaz tu kata macam mana bincang, last sekali tak jadi buang. Pasal lelaki dia tak mau. Nanti malam-malam nampak tak lawa, tak lalu pula kot lagu tu lah. Jadi tuan-tuan, itu jin. Hatta dalam hadis pun sebut, An-nisa aurah, an-nisa'u auratun, perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat ishtarafaha syaitan, perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah dia, syaitan akan jadikan dia cantik di mata lelaki. Itu syaitan. Sebab tu jangan pelik. Tuan-tuan ada bini lawa dah, tengok bini orang pun lawa pula bini member. Hang dah kena sahmun min sihamil iblis, satu anak panah daripada anak-anak panah iblis. Nampak tu? Berapa ramai orang tuan-tuan dah ada bini lawa berkenaan dengan bini orang. Dah ada bini lawa pergi buat maksiat dengan laki orang, dengan bini orang. Dah terkena. Itu syaitan. Sama geng-geng duk nampak kepala khinzir lah, kepala ni. Masalah dia pada hang sebenarnya. Tak pernah ada benda ini pada zaman Rasulullah SAW. Tidak ada pernah pada zaman sahabat tabi'in, imam-imam mazhab. Tak pernah ada kerja lagu ni tuan-tuan. Kemudian kita pergi lah, Lut, Barhud di Yaman. Tapi baru ni dia pun masuk lah tuan-tuan. Masuk tak ada apa lah. Dia pun masuk pakai tali ke bawah. Tak ada apalah, ada air dalam tu, jumpa beberapa spesies ular begitulah. Tapi bunyi dia pelik lah, ada angin masuk, tak ada apa. Orang pengkaji daripada Oman masuk, dah berjuta tahun kali pertama masuk tu tuan-tuan. Tak ada lah apa-apa tuan-tuan. Cumanya air dalam tu makruh ambil uduk. Sebab air dia Nabi sebut antara air yang tak elok kat dunia ni air pergi Barhud. Wallahu alam, ada mungkin banyak jin dalam tu, mungkin ada roh orang yang jahat, wallahu alam. Tapi orang yang roh orang jahat ni sebut fi sijjin, di lapisan bumi tuan-tuan. Boleh jadi ada sebahagian di situ. Wallah, ni perkara gaib tuan-tuan, wallahu alam, kita tak tahu tuan-tuan. Tapi Nabi sebut jelas, pergi Barhud, air dia antara air yang tak elok kat dunia. Kemudian mana ni tuan-tuan? Hilang pula dah. Atau air kaum tu, kaum Babylon tuan-tuan, di Iraq. Babylon ni kaum yang menentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia pun ada pergi, saya tak tahu di mana, saya tak pernah pergi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi sana, ada pembawa bagi tahu ni tempat pergi Babylon dulu. Itu makruh lah guna tuan-tuan. Tapi Babylon ni di Iraq Dan air Bi'ru Zarwan. Zarwan ni apa benda? Kita ada lagi 3 minit saja. Zarwan ni panjang sikit cerita tuan-tuan. Pasal apa panjang? Pasal saya cek balik dalam hak Rumi tu pun tak sebut. Saya cari tuan-tuan, apa makna Bi'ru Zarwan dan pasal apa dia makruh. Tuan-tuan saya dengar tak nama perigi Zarwan? Tak nak dengar kan? Zarwan, tapi makruh guna. Perigi ini berada di Madinah. Makruh guna. Sebab apa makruh? Perigi inilah yang digunakan oleh Labib bin Aqsam menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan boleh lah. Tuan-tuan Rasulullah juga disihir tuan-tuan. Sihir. Memang dalam Quran dia sebut, ada orang sebahagian orang dia tak terima. Sedang cerita Nabi disihir ni sahih tuan-tuan. Dan menjadi asbabun nuzul qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq.
Sebab nuzul Rasulullah disihir tuan-tuan oleh Labib bin Aqsam. Dan orang Yahudi ni boleh dikatakan sebagai bangsa yang paling hebat dalam bab sihir. Nombor satu, Nabi Sulaiman dah ambil dah kitab dia semua tu. Ambil dah, simpan di bawah kursi Nabi Allah Sulaiman. Bila Nabi Allah Sulaiman meninggal, Iblis tunjuk tempat tu, dia gali. Dia ambil kitab tu. Kitab itu mengumpulkan sihir-sihir yang level high punya tinggi. Kiranya sihir dalam kitab tu nak banding dengan Tok Sami Siam ke, sihir di Malaysia ni, kira dia punya sihir tu boleh piluku ya tuan-tuan kepala sihir-sihir ni. Hebat tak hebatnya? Sihir tu memang cukup hebat, handal. Ini highest tuan-tuan. Jin yang power lah tuan-tuan, memang betul-betul power lah. Semua dengan izin Allah lah tuan-tuan. Semua dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, lepas peperangan Khaybar, dia kalah, orang Yahudi tak puas hati nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna cara ni lah. Dia pergi jumpa dia punya sihir paling hebat lah, Labib bin Aqsam. Jadi sihir Rasulullah SAW. Tapi nak sihir ni, dia sama ya tuan-tuan. Dia takkan boleh sihir terus. Dia kena ambil barang pribadi. Labib bin Aqsam kata, sebelum saya lupa tuan-tuan, ada orang golongan yang tolak cerita ni. Dia kata, walaupun cerita ni riwayat Bukhari dan Muslim sahih tuan-tuan, dia tolak, dia kata Nabi Muhammad ni maksum, mana boleh kena sihir. Wallahu ya'simuka minan nas. Maknanya dia keliru. Keliru tak mana tuan-tuan? Allah melindungi Rasulullah ni, bukan makna Rasulullah ni bila orang panah tak kena, bila orang baling batu tak kena, bukan. Makna maksum ni, orang kafir tak boleh bunuh dakwah Nabi. Dengan bunuh Rasulullah, mati dakwah Nabi, takkan jadi. Tapi Rasulullah disakiti tak tuan-tuan? Disakiti. Ketika mana dipergi ke mana, Taif kan, kena lempar batu, darah kaki. Perang Uhud kan, patah gigi. Ni tikam ni, baju besi tikam sini, tarik patah 2 gigi geraham ni, jatuh dalam lubang. Bukan makna maksum semua tak kena lah, bukan. Mana ada orang faham lagu tu. Cumanya sihir ni, kalau orang biasa ni mati tuan-tuan, kalau orang biasa mati. Tapi Rasulullah SAW kesan. Sampai Rasulullah sakit, katanya sampai 40 hari kot, sakit yang sangat bersangatan. Kadang-kadang Rasulullah sedap, kadang tak sedap. Tak sedap lah, tak sedap, kadang sedap. Macam orang pingsan, tak jaga, sakit sangat-sangat. Sampai datang 2 malaikat, satu duduk di atas kepala, satu duduk di kaki kan, yang baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Terbuka satu-satu simpulan. Cerita Perigi Zarwan ni sikit saya habiskan. Perigi Zarwan ni ceritanya, Labib bin Aqsam ni minta barang Nabi, tidak, dia tak boleh sihir. Barang apa? Carilah barang apa pun. Maka adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, tak tahu siapa dia tuan-tuan, sahabat mana, ataupun mana-mana hamba. Kan ada hamba kan, yang mana dia ambil rambut Rasulullah SAW. Mungkin ada orang jumpa, betul tak? Ufud yang jumpa Rasulullah SAW, kemudian dia ambil rambut dan sikat, gigi sikat dan rambut. Ada kan sikat kan ada rambut, betul tak? Sikat dan rambut. Yang itulah yang dia dapat pada orang yang pergi bertemu dengan Rasulullah, dan dia ambil itu. Jumpa Rasulullah sebagai tamu dan dia ambil senyap-senyap, bagi pada Labib bin Aqsam. Bila bagi pada Labib bin Aqsam, maka Labib bin Aqsam ambil sikat Rasulullah tu dengan rambut Rasulullah SAW. Kemudian dia buat patung daripada lilin. Lilin dah ada dah teman-teman tu. Lilin, bentuk macam lilin lah. Dia buat patung, teman-teman tengok orang sihir kan, memang macam tu pun. Dia buat bentuk patung, bentuk dengan lilin tu, buat bentuk macam orang. Kemudian ikat, simpulkan dengan sebelah simpulan, disimpulkan sekali dengan sikat tadi tu, gigi sikat dengan rambut tu. Lepas tu dia buat apa? Disimpul dengan sebelah simpulan, ikat sekali. Lepas tu dia apa? Ambil jarum, sebelah jarum, cucuk. Kan tuan-tuan tengok dia bercucuk-cucuk tu, macam tu lah yang Labib bin Aqsam buat tu. Cucuk di patung itu. Cucuk di patung itu. Kemudian dia gumpalkan di dalam gumpalan daun kurma. Gumpalkan. Kemudian dia letak kat mana? Letak dalam ni, di dalam Perigi Zarwan. Dia letak dalam perigi tu, ditindih batu besar bawah tu. Kemudian ketika mana Rasulullah sakit selama 40 hari ni, sakit sungguh-sungguh lah, sakit sungguh-sungguh, tapi tak mati tuan-tuan. Sebab maksum tu, kata maksum tu, kalau orang biasa mungkin matilah dengan izin Allah ni. Jadi tuan-tuan, sampai datang 2 malaikat. Kenapa tak datang tu Kena-kena. Inilah ujian tuan-tuan. Rasulullah juga diuji. Rasulullah lah ujian paling berat. Setelah 40 hari tu datanglah 2 malaikat. Satu duduk, katanya Jibril dengan Mikail. Satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Kemudian adalah dialog malaikat tu. Saya nak pendekkan cerita ya tuan-tuan. Turunlah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Boleh tengok mana-mana tafsir tuan-tuan. Bila baca tuan-tuan, terbuka satu simpulan di badan Nabi tu.
terbuka satu simpulan. Baca lagi terbuka satu. Satu ayat terbuka satu simpulan. Satu ayat terbuka satu simpulan. Sampailah terbuka semua, Rasulullah sihat terus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada Zubair bin Awam dan Sayyidina Ali dan Ammar bin Yasir pergi di situ dan ambil musnahkan apa barang sihir tu. Memang begitu tuan-tuan. Siapa-siapa yang kena sihir, gitulah cara dia nak berubat. Cari orang yang betul-betul berubat Islam lah tuan-tuan. Saya walaupun boleh ajak masjid sikit-sikit tuan-tuan, orang panggil ustaz, tapi saya tak pandai tuan berubat Islam. Jujurlah bagi tahu. Tuan-tuan cari ustaz-ustaz yang memang bidang dia khusus di bidang itu, dia ada ijazah. Dia pandailah tuan-tuan. Nah, saya tak pandai benda-benda. Walaupun saya ada ijazah juga tuan-tuan, tapi tak apa amal sangat dan saya tak apa tekankan di situ. Biasanya dia akan tahulah. Dia ada ubat-ubat, mungkin dia dialog dengan jin tu, dia akan bagi tahu di mana. Cari benda tu kena musnahkan. Baru habis terus lah sihir tu. Okey tuan, saya minta maaf saya dah terlajak masa. Jadi lepas isyak ni imam akan buat tahlil, tuan-tuan bolehlah sama-sama tuan-tuan. Sama-sama bersama dengan imam untuk kita sedekahkan pahala kepada kita punya Datuk Khairi kita rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متولا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين.